Hai guys, apa khabar semua? Assalamualaikum. Hari ni saya dapat order daripada Shopee guys. Saya dapat order satu rak pancing yang berbentuk ikan. Jadi ikan ni, rak pancing ni, dia punya kemasan dia adalah saya kena bakar. Saya kena bakar supaya dia cantik lah. Korang mungkin tak faham kot, tapi saya terangkan. Inilah dia rak pancing bentuk ikan. Rak pancing ni saya belum pasang lagi. Oleh kerana sebab kita nak bakar benda ni, jadi kalau kita nak bakar, kita tak boleh pasang dulu. Sebab apa kita tak boleh pasang dulu dan bakar kemudian? Jom saya tunjukkan sebabnya. Sebabnya macam ni. Ni contohnya okey, ini sebenarnya kita kena bakar dari sana ke sana. Tapi yang ni kita kena bakar sini ke sini. Jadi bila dia akan ada bintik-bintik tu, faham tak? Nampak dia punya masalah kat situ. Dia kalau kita begini pun dia punya kat sini tak kena tau. Jadi dia akan ada bintik-bintik tu. Jadi saya ingat tak lawa lah. Kalau kita tala lagi api, nampak dia akan terbakar dekat bucu ni kan. So memang susah nak kawal dia punya tone dia macam ni kan. Susah nak kawal. Nampak kan? Kita nak bakar kat sini, tapi yang kita kena dekat sini. Jadi sama juga yang ni. Aduh, api ni pun problem lah. Nampak ini kebiasaan masalah biasa lah. Kalau perabot dah siap, baru nak bakar. Tak elok sebenarnya. Okey. Jangan buat macam ni guys. Okey, nampak tak tadi dia punya contoh dia. Kalau kita pasang dulu, bakar kemudian, dia akan jadi bertumpuk-tumpuk ataupun dia akan pembakaran dia tak sekata, tak cantik lah. Itu sebablah saya suka bakar dulu dan baru pasang kemudian. Mungkin ada yang cakap kat luar sana, alah lawa je ada bintik-bintik tu. Tapi bagi saya personally, ianya tak cantik. Sebabnya dia tak nampak natural. Sebab tujuan kita bakar tu, kita nak naikkan dia punya urat kayu. Kita bukan nak tunjuk dia punya bintik-bintik tu. Tu sebablah kita kena pasang dulu. Kita kena bakar dulu sebelum pasang. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk kita bakar kayu pine pellet dengan cara yang betul supaya dia nampak natural. Taklah nampak macam amatur sangat kan. Supaya nampak lebih pakar lah kan. Hasil dia nampak macam pakar dia ni, tak ada cacat-cacat, tak ada kan. Macam tu. Mula kita kena hidupkan kita punya api dululah. Kita kena letak kita punya kayu ni dekat atas batu ke, dekat atas apa-apalah supaya dia elevate, dia terangkat lah. Kemudian hidupkan api. Mana pembantu saya? Kita kena mulakan api kita ni daripada luar macam tu. Jangan kita start daripada tengah-tengah ni. Okey? Kita kena start daripada luar. Kita kena bakar sampailah keluar. Jangan kita berhenti kat tengah, jangan kita berhenti kat tepi, jangan kita berhenti. Kita kena berhenti dekat ujung ujung sana, kat luar kayu, bukan ujung-ujung kayu. Matinya jap. Kena start macam ni. Okey, tangan kita kena stay dalam garisan yang lurus dekat dengan dia punya apa ni? Dia punya jarak antara nozzle dan kayu juga pun sama juga, kena steady. Tak boleh naik turun, nanti dia punya hasilnya tak cantik. Dan kalau contohnya lah ada yang terlepas ke apa, contoh terlepas kat sini, kayunya terlepas kat sini, kita tak terbakar kayu ni, jangan sesekali patah balik, teruskan aja. Sebab dia akan jadi efek, dia akan terbakar lebih. Okey? Jom kita tengok saya buat macam mana. Okey guys, kita mulakan guys. Okey, mula kita hidupkan api. Nozzle kat ujung sana. Terus kita jalan.
Yang tepi ni pula lebih kurang sama je bakar dia. Okey, belakang. Bawah dia. Okey, cantik lah. Okey, nampak tak? Cantik kan? Tak ada bintik-bintik. Mungkin ni nampak ada macam hitam sikit lah. Tapi sebenarnya benda ni boleh di repair sikit lah. Kalau yang macam ni, contohnya ada, kalau yang terbakar terlebih sikit ni, kadang-kadang api nozzle ni kadang-kadang dia besar kecil. Jadi kadang-kadang benda tu kita tak boleh kawal sangat. So ada kawasan-kawasan yang kita terbakar lebih macam ni lah. Kalau ada yang terbakar lebih macam ni, kita pakai kertas pasir grit 400 pun dah cukup untuk kita sanding balik, kita gosok balik. Nanti dia akan, insya-Allah dia akan warna tu akan sekata lah. Okey, kita teruskan dengan membakar ikan pula. Ini nama dia ikan Jaws. Ikan Jaws boleh beli kat Shopee. Nak pancing untuk 8 slot. Aduh, yang penting benda ni kalau nak buat kena ada fokus. Tengok dah terbakar dia punya apa ni? dia punya ekor dia. So apa yang kena buat adalah sekejap. Lupa nak bagi tahu. Kalau nak buat benda ni kita kena rajin ataupun kita kena macam minat kena dalam cerita dia. Lagi satu, kita benda ni kena banyak praktis lah. Kadang saya yang dah bertahun menukang pun, dah bertahun buat benda ni pun ada je yang silap kan. So tu lah ceritanya. Kita kena fokus. Jangan buat kerja sampai buat video. Sekejap, mana plug? Okey, korang ambil ni, apa nama dia ni? Sander. Kalau korang tak ada mesin ni, guna tangan pun boleh juga. Okey, lepas tu sand lah dia punya ni. Okey, nampak tak? Okey, dah hilang dia punya tu tadi tu. So, itulah ceritanya. Silap pakai benda ni je, settle. Silap gosok. Boleh je kalau lepas terbakar ke, korang teradak habis ke dia punya api tu kan, jadi hitam ke apa. Boleh je gosok balik. Asalkan dia tak rentung Kalau rentung susah sikit sebab kalau tempat tu kita dah gosok, contohnya kita terlebih bakar kat sini kan. Lepas tu kita gosok. Yang ni okey je.
Jadi bila kita nak ni balik, kita nak gosok balik, dia akan lari tune tau. Kadang-kadang yang ni tiba-tiba bila kita dah gosok dia akan jadi putih, terlebih putih kan macam ni kan. Kalau sikit-sikit tak apa cerita dia. Kalau banyak macam banyak sangat, tu susah. Oh ya, lagi satu aku nak cakap. Okey, jarak antara kayu dan tip nozzle ni, hujung nozzle ni adalah lebih kurang dalam 1 inci lah. 1 inci. Jangan terlebih lah. Sebab kalau macam 2 inci ke apa, dia akan hitam ni, dia akan pucat. Tak cantik lah. Jadi kita kena apa, kita kena agak-agak lah kan, supaya dia punya ni jadi cantik. Kalau ke hujung sangat, ke dekat sangat, kalau dekat sangat dia akan terbakar. Kalau tinggi sangat dia akan jadi pucat. Dia hitam-hitam tapi dia jadi pucat. So kita kena agak-agak dalam 1 inci. Okey dah. Okey, aku nak sambung membakar. Korang tengok lah lupa nak cakap guys. Sebenarnya nozzle ni sebenarnya dia kurang elok tau. Dia lagi elok kalau ada satu nozzle tu yang dia punya adjuster dia kat belakang tu kan. Yang tu elok. Sebab dia punya untuk nozzle yang ni dia selalu sangat keluar api naga tau. Api naga tu api yang aku cakap api naga lah. Aku tak tahulah, tapi api dia warna oranye tu. Okey. Yang kita nak api warna biru tau. Api warna biru tu okey. Best lah. Tapi kalau dah keluar api naga tu, dia memang tak terbakar benda tu. So ya, jangan beli yang ni lah. Okay, beli yang lain lah. Alright. Okay, lepas kita bakar, kita akan sanding dulu dengan kertas pasir grit 400 supaya kalau ada macam dia punya, supaya untuk menjadikan bakaran tadi tu dia macam sekata lah. Kalau tadi tu dia mungkin ada yang sebelah sini macam gelap sikit, lepas tu ada yang terang sikit. So bila kita sanding, dia akan jadi rata lah, dia punya bakaran tu nampak rata. Okey, jom kita sanding. Contoh ikan ni kan, dia ada macam ada tajam ni, benda ni tak boleh masuk. Jadi kita kena nak tak nak kita kena sanding pakai tangan lah. Okay, nampak lepas kita sanding kan, dia punya ni cantik sikit lah kan, dia nampak rata kan, nampak rata. Dalam video mungkin tak nampak, tapi kalau korang buat sendiri kat rumah mungkin nampak beza lah. Time ni mungkin korang akan nampak apa sel jadi tak gelap pula kan, jadi macam hilang pula dia punya hitam tadi tu kan. Jangan risau, yang hitam terbakar tu dia akan datang balik lepas kita cat varnish. Alright. Okay, next kita akan pasang benda ni lah. Biasa kalau bulan tengah-tengah tahun ni, memang macam ni lah dia punya cuaca. Dia punya matahari memang dia tembak daripada belah sana. Memang panas sikit lah kan. Panas silau.
Okay, siap dah. Ini dia punya, sebenarnya benda ni melekat kat dinding sebenarnya. Ini kat atas. Ni kat atas. Lepas tu ni kat bawah. Lepas tu ni ada dia punya apa ni, macam clip lah untuk pegang dia punya apa tu, pancing kan. Joran pancing, batang pancing. So macam ni lah. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu saja. Okay, lepas siap pasang, kita akan cat dia. Kita akan bagi dia berkilat. So mungkin itu adalah dalam video lain, insya-Allah. Okey, jangan lupa untuk mencuba dan perlu diingatkan, bakar-bakar ni sebenarnya dia perlukan praktis. Praktis, kita kena kenal kita punya barang macam mana, kita kena kenal api tu macam mana kadang-kadang kan. Lepas tu kadang-kadang kita kena kenal kayu ni kan, perangai dia macam mana. So okeylah, itu saja kot. Jangan lupa cubalah. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.